kasih Puan Pertua karena memberi peluang pada Tuan untuk turut berbahas rang undang-undang pindahan perlembagaan 2024. Puan Pertua, di antara tanggung jawab yang paling penting semua ahli parlimen ialah untuk mempertahankan perlembagaan persekutuan. Semua kita telah mengangkat sumpah untuk mempertahankan perlembagaan persekutuan. Oleh sebab itu, apabila satu-satu rang undang-undang untuk memindah perlembagaan persekutuan ini, kita mesti sangat-sangat teliti. Kalau kita tengok dari segi sejarah, sejak pembentukan Malaysia 1963, perlembagaan persekutuan ini telah pun dipindah sebanyak 58 kali. Dan pindahan begitu kerap, begitu banyak pindahan ini telah dibuat kerana reactionary. Ada perkara yang berlaku, dia react. Oleh sebab itu, ada kecelaruan berlaku. Kita ambil contoh pasal 2 perkara 1 perlembagaan persekutuan. Sudah dipindah 2 kali. Pertama kali 1976. Dia dipindah, lepas itu pada tahun 2022 kita pindah lagi, balik ke asal. Satu lagi kes ialah perkara 122, yaitu pelantikan hakim Mahkamah Judicial Commissioner untuk Mahkamah Sabah dan Sarawak. Telah dipindah di Dewan Undangan di Dewan Yang Mulia ini pada tahun 1994 tanpa meminta merujuk kepada Kerajaan Sabah dan Sarawak. Oleh sebab itu pada hari ini pindahan itu tergantung statusnya perkara 122 itu. Apakah pindahan yang telah kita buat ini terpakai atau tidak? Dan saya Tuaran sebagai ahli parlimen 5 penggal, saya telah memperjuangkan perkara ini meminta apakah status pindahan tersebut, dan terakhir yang disebut oleh Menteri Undang-Undang ketika itu, hari ini dia sudah jadi TYT Sarawak, menyatakan bahwa test it in court, cubalah di mahkamah. Itulah yang telah berlaku apabila pindahan perlembagaan ini, rang undang-undang pindahan perlembagaan dibuat seperti juga memindah mana-mana akta. Apa yang saya ingin cadangkan, Puan Pertua, ialah setiap kali perlembagaan persekutuan ini dipindah, saya mohon supaya mandatory dirujuk kepada satu jawatan kuasa pilihan khas parlimen yang dianggotai oleh semua parti-parti politik yang ada di Dewan ini. Kenapa tidak? Sebab kita ini bertanggung jawab. Kita telah mengangkat sumpah. Saya sudah menganggotai beberapa jawatan kuasa pilihan khas parlimen tentang perkara seperti ini. Antaranya anti-hop law. Saya pun juga anggota di sana. Dan kami telah mempertimbangkan setiap perkataan dan sebagainya. Akhirnya hari ini kita nampak masih ada kekurangannya. Sebab itu kita tidak perlu tergesa-gesa. Kita ambil contoh hari ini kita memperjuangkan hak wanita. Hak wanita disamakan hak lelaki. Ya, wanita Malaysia berkahwin dengan orang asing, anaknya lahir di luar negara, tidak mendapat otomatis kewarganegaraan seperti yang lelaki dan sebagainya. Hari ini dibuat, terima kasih, kita menyokong pindahan itu. Tetapi hak wanita istri kepada suami yang asing ini, bila dia ikut suami di sini, dia kena give up dia punya kerakyatan asal. Tetapi kalau dalam masa 2 tahun perkawinan itu dibubar, maka kerakyatan, kewarganegaraan Malaysia kepada wanita itu ya kehilang. Apa jadi dengan wanita ini? Wanita ini akan menjadi stateless. Jadi alang-alang memperjuangkan hak wanita, perjuangkanlah terus, tapi yang ini tidak diperjuangkan. Inilah berlaku apabila kita rush. Kita tidak pertimbangkan dengan halus. Sebab itu sekali lagi saya mencadangkan, ya, ini tidak ada masalah ini, banyak lagi yang perlu kita bahaskan di sana, tetapi saya mencadangkan make it mandatory. Setiap kali perlembagaan persekutuan Malaysia ini dipindah, hendaklah terlebih dahulu dirujuk dahulu. Biar sendiri menteri yang mengatakan kerajaan ada cadangan memindah ini, tapi saya mohon rujuk dulu kepada jawatan kuasa pilihan khas parlimen untuk ini. Lepas itu kita pertimbangkan. Dia must be a maximum. Jangan kita dalam masa 61 tahun, ya, sudah 58 kali. Lepas itu pindah lagi dan sebagainya.
Kita banding dengan perlembagaan persekutuan yang lain seperti United States. Berapa tahun sudah United States? Berapa kali kena pindah? Sebab we are reacting to the situation. Kita tidak pertimbangkan apakah kesan pindahan ini terhadap perjanjian Malaysia sebagai contoh. Pembentukan negara ini. Apa kesan dia terhadap itu? Apa kesan dia terhadap pelbagai keadaan negara kita? Jadi itulah saya dalam keadaan at the 11 hour ini, mau mengundi saudara dan sebagainya, saya mau cadangkan supaya pastikan. Sebab kalau tidak, kita ini gagal sebagai ahli parlimen. Kita angkat sumpah, mempertahankan perlembagaan, lepas itu apabila begini, kita tidak mampu mempertahankan perlembagaan hanya kerana perlembagaan persekutuan dipindah mengikut seperti juga pindahan mana-mana akta. Sila Gulo. Jadi Puan Yang Pertua, sekali lagi saya mencadangkan supaya itu, dan yang saya sebut tadi itu perkara 122. Saya mohon kerajaan supaya rectify that. Kita sudah silap, kita tidak meminta kebenaran, kita tidak merujuk kerajaan Sabah dan Sarawak, tetapi dia tergantung. Jangan menunggu mengatakan bahwa rujuk dulu pergi mahkamah, biar mahkamah buat keputusan. Kita ini adalah the highest institution, kita yang menentukan, bukan mahkamah. Kita sudah tahu kita silap, kita buat. Dan begitu juga banyak provision dalam perlembagaan persekutuan ini telah dipindah, telah dihapuskan tanpa mengikut apa yang dikehendaki dalam pembentukan Malaysia. Jadi itulah apa yang dipertua saya mencadangkan sekali lagi, tolong saya harap kawan-kawan, rekan-rekan semua menyokong supaya mana-mana pindahan selepas ini perlembagaan persekutuan hendaklah terlebih dahulu dirujuk kepada jawatan kuasa pilihan khas parlimen. Terima kasih.